Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Asas Pengetahuan Agama Islam tahun 5. Sebelum memulakan pelajaran, kita ni baca doa sebelum belajar. Cikgu harap semua sekali bersedia untuk tadah tangan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tajuk hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk akibat tidak menjaga adab memberi dan menerima. Okey, sebelum itu cikgu yakin kamu masih ingat apakah di antara adab-adab memberi dan juga di antara adab menerima. Menerima pemberian orang. Okey, di antara adab kita ni memberi itu ialah memberi dengan ikhlas. Seterusnya kita ni memberi orang itu mengikut kadar kemampuan kita ni. Bukan untuk membebankan, tapi mengikut kadar kita ni mampu. Kalau nak mampu, dah perlu bagi yang mahal-mahal. Yang penting ikhlas. Okey. Dan seterusnya jangan lupa jangan diambil balik pemberian itu. Itu di antaranya lah. Manakala di antara adab menerima, pastikan masa kita ni menerima tu tunjukkan rasa kita ni gembira menerima pemberian atau sedekah orang itu. Dan juga jangan sampai kita ni menghina atau memperkecilkan pemberian yang kita ni terima. Okey, itu di antaranya. Dan juga jangan lupa berterima kasih. Seterusnya kita ni mendoakan orang yang memberi. Jadi itu di antara adab memberi dan juga adab menerima. Jadi ini tajuk ini ialah akibat. Kalau kita ni indah pandai menjaga perasaan orang semasa kita ni, walaupun kita ni memberi ataupun menerima tu. Jadi kita ni baca sama-sama dan cuba kamu rasa bagi kamu ada kamu buat macam itu atau tidak. Kalau ada rasanya pernah melakukan perkara yang boleh menyinggung perasaan orang lain, tolong perbaiki kita ni sama perbaiki diri. Jadi ini kita ni kan tahu apakah di antara akibat tidak menjaga adab memberi dan juga adab menerima. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Akibat tidak menjaga adab memberi dan menerima. Baca sama-sama. Antara akibat tidak menjaga adab memberi dan menerima itu ialah, cuba lihat apa yang pertama akibatnya. Pemberian itu menjadi sia-sia dan tidak mendapat pahala. Aduh, sayang. Banyak sudah dibagi tapi sia-sia, tidak dapat pahala. Pasal apa tu nah? Pasal kita ni memberi tu rasa ria. Ada bangga diri masa membagi tu. Yang penting pemberian itu ingat kan? Ada pemberian ialah mesti kita ni memberi secara ikhlas. Bukan mengharapkan pujian orang lain. Kita ni memberi tu dari hati kita ni sendiri. Dengan keikhlasan kita ni. Kalau kita ni memberi ikhlas dengan sendirinya, kita ni mendapat pahala. Tapi disebabkan kita ni indah memberi sesuatu itu bukan secara ikhlas,
maka pemberian itu menjadi sia-sia dan tidak mendapat pahala. Okay, ingat tu memberi secara ikhlas. Yang kedua, menimbulkan perasaan kecil hati. Menimbulkan perasaan kecil hati. Macam mana pulang untuk kecil hati? Bagi kamu apa tu? Adab, kalau kata Nina menjaga adab memberikan, adab menerima. Mungkin boleh jadi masa ketani menerima itu. Masa ketani menerima kan salah satu adabnya kan tidak menghina atau memperkecilkan pemberian yang diterima kan. Ataupun kamu masa menerima tu kamu tunjukkan bukan rasa gembira tapi sebaliknya. Jadi boleh jadi timbullah perasaan kecil hati. Kecil hati itu yang kata ni jauh hatinya. Apa yang tak? Baik sudah orang memberi tapi kata ni hina tu pulang pemberiannya tu. Bida juga yang kau bagian ni. Murah ni. RM1 kadai RM80 macam ni. Kan itu boleh menyinggung perasaan orang tu. Jadinya jangan sekali-kali lakukan macam itu. Kata ni dalam Islam ada kan sudah kena ajar macam mana adab memberi, macam mana adab menerima. Jadi itu kata ni jaga. Jadi jangan sampai menimbulkan perasaan kecil hati. Okey? Jangan lakukan, kamu mesti kalau kamu melakukan sesuatu tu mesti fikirkan. Mesti fikirkan kalau macam mana rasanya kalau kata ni dibuat macam itu. Jadinya pastikan hendaklah menjaga perasaan orang, jangan sampai timbul perasaan jauh hati atau yang kata ni kecil hati pulang. Dan seterusnya yang ketiga ialah akibatnya ni merenggangkan hubungan silaturahim. Apa maksud merenggangkan? Merenggangkan artinya menjauhkan pulang hubungan itu. Padahal tujuan kata ni asal untuk merapatkan. Ini merenggangkan tu pulang menjauhkan lagi pulang hubungan itu. Apa indak? Sudah tadi contoh tadi orang itu sudah kecil hati. Kamu ucapkan pemberiannya. Dengan sendirinya dia je mau lagi kata kawan semua kata ni mengagar tani. Mungkin satu masalahnya kadang kalau lurus ke tani susah. Ia sudah jauh hati kan? Malas tak untuk mau bagi lagi. Ucapkannya sejanya. Jadi itu ingat. Kalau tani tidak pandai menjaga adab ke tani semasa ke tani memberi atau menerima, boleh merenggangkan hubungan silaturahim. Okey? Dan seterusnya, yang keempat ialah menjatuhkan maruah dan harga diri. Ini juga boleh terjadi gara-gara kata ni indah menjaga adab masa memberi dan juga ketika menerima. Contohnya tadilah macam misalnya orang itu membagi kata ni, tiba-tiba kata ni cakap-cakapkan pulang. Kan sudah tu macam yang kata ni boleh memalukan ni ya. Malukan dapan orang kawan-kawan lain gitu. Jadi jangan sekali-kali lakukan yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri seseorang itu. Dan seterusnya yang kelima untuk pelajaran kamu hari ini ialah membebankan diri sendiri dan keluarga. Membebankan diri sendiri dan keluarga. Macam mana boleh terjadi? Ingat, salah satu daripada adab ketani memberi itu ialah memberi mengikut kadar kemampuan kan? Dan juga ketani memberi secara ikhlas. Kalau sudah untuk menunjuk-nunjuk,
Si Anwar tu membagi RM10 kan. Ya, aku mesti up ni. Jadi baginya RM20. Ataupun ia ia membagi orang itu padahal ia sendiri tidak berapa mampu. Tapi oleh sebab anu perasaan Arya tadi tu tidak ikhlas. Di luar kemampuannya. Padahal kalau kita ni memberi ni, yang pentingnya ikhlas. Walaupun dia kata ni RM1 ke. Ni ndak. Ia mau, ia mesti up daripada orang lain. Kan? Boleh membebankan diri kan tu? Siapa rugi? Diri sendiri yang rugi. Jadi jangan sekali-kali membebankan diri sendiri dan keluarga. Sudah pun diri sendiri terasa susah, apatah lagi keluarga. Jadi jangan lakukan. Kita ni kalau memberi itu yang penting ikhlas dan ikut kemampuan. Okey? Untuk harian ni itu saja cikgu rasa dalam tajuk apa tadi? Akibat tidak menjaga adab memberi dan menerima. InsyaAllah kita akan jumpa dalam tajuk yang lain pula. Dan cikgu harap dalam tajuk-tajuk berkaitan dengan memberi dan menerima, murid-murid semua faham. Okey, sampai itu saja kita ni belajar untuk mingguan ni. Sebelum kita ni tutup pelajaran ni, seperti biasa kita ni baca doa selepas belajar tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jaga diri, stay at home.